Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam Ramadan yang ke-18. Okey, Alhamdulillah hari ini kita teruskan lagi bersama dengan kopi-kopi Go Admat kita, InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita teruskan dengan hari yang ke-23, bahagian 4. Oh, kita sudah masuk bahagian 4 dan hari ini kita masuk bahagian 4A. Okey, bahagian 4 kita persamaan garis lurus, iaitu A, pintasan dan juga kecurunan. Okay, sebenarnya benda ni kita dah belajar sedikit dalam Math Modern. So hari ni lebih kepada macam ulang kaji sedikit. Okay, insyaAllah. Okay, ini adalah asas formula-formula asas koordinat geometri yang kita dah belajar. Yang pertama ni, warna kuning ni adalah formula untuk garis jarak antara dua titik, titik A dan titik B. Okay, jarak dia. Yang warna biru adalah koordinat bagi midpoint, okay, titik tengah. Warna hijau adalah mencari koordinat bagi nisbah M dan N. Okey. Dan warna merah ni adalah formula untuk mencari luas segitiga ataupun segi empat pun boleh, insya-Allah. Okey, so empat benda ni penting kerana dia akan membawa kepada koordinat geometri yang seterusnya. Okey, so hari ni kita masuk dulu apa itu masuk pintasan. Okey. Kita ada dua pintasan, satu pintasan X, satu lagi pintasan Y. Okey, pintasan X ini adalah koordinat. Ingat, dia adalah koordinat. Bila sebut koordinat, dia nilai lah koordinat X. Okey, dia ada koordinat X dan koordinat Y. Yang ni koordinat X sahaja. Koordinat X bagi titik persilangan antara garis lurus dan paksi X. Mana garis lurus? Yang ni. Ini garis lurus. Paksi X, yang ni. So, titik persilangan, mana titik persilangan dia? Ya, sini. Garis lurus ni. Okay, titik ni paksi X ni. So titik persilangan kat sini lah. Ni panggil titik tempat bersilang. Okey, so koordinat X dia adalah kat sini kan, 2 ni X dia, koordinat X dia. Okey. So jadi pintasan X adalah 2. Sama juga macam pintasan Y, iaitu koordinat bagi Y bagi titik persilangan antara garis lurus, yang ni garis lurus, dan paksi Y. Ni paksi Y. Okey. So part bersilang adalah kat sini. Okey, warna hijau okey, koordinat Y dia adalah pintasan Y adalah 3. Ni koordinat Y adalah sini. Kanan. So 3. Okey. Kita move on. Sekarang ni kita masuk pula kecurunan. Ini kita datang balik nanti. Okey, kita simpan dulu. Kita pergi dulu kepada kecurunan. Apa maksud kecurunan? Kecurunan katakanlah ini adalah X1 Y1, X2 Y2. So kecurunan adalah M, simbol M, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, Y2 tolak Y1 masuk sini lah. Okey, ni Y2, Y2 tolak Y1. So sini, ni dia punya ni tolak dengan sini. Okey, so dapatlah sini. Panjang sini kan. Okey. Dan X1, X2 sini dia punya ni koordinat dia. Ni garisan ni tolak dengan X1 sini. Okey, so dapatlah sini. Okey. Katakanlah ini adalah koordinat dia 12, 4 dan sini adalah koordinat 6, 1 kan. Okey. So dia punya kecurunan adalah 4 tolak 1, 12 tolak 6. Okey, jadilah 3/6 sama dengan 1/2 lah, separuh. Okey. Okey, kita nak tengok gambar sikit. Okey, katakanlah kita nak mencari kecurunan gunung ni. Okey. Okey, katakanlah letak garisan ni, titik point sini, ni garisan dia, katakanlah. So macam mana nak cari kecurunan dia? Iaitu kat sini. Kalau tadi kalau graf kita panggil Y2 tolak Y1. Sini kita buat tinggi. Tinggi gunung ni bahagi dengan panjang dia. Okey, so kecurunan adalah tinggi gunung bahagi dengan panjang ataupun lebar gunung tu. Maka dapatlah dia punya kecurunan. Okey. So kecurunan ni akan menjadi semakin akan makin meninggi apabila tinggi dia membesar. Okey, sini besar. Okey, dan curun dia akan berkurang apabila tinggi tu berkurang. Nampak dia macam landai. Nak berjalan senang sikit kan. Kalau macam ni, nak jalan tu penat, susah sebab dia punya curung sangat. Okey. Ataupun bila panjang tu makin pendek,
Okay, dia punya cerun pun makin tinggi. Tapi kalau panjang tu panjang sangat, maka dia macam landai sikit. Okay. So kecerunan ni adalah berdasarkan tinggi bahagi dengan panjang. Okay. So ini adalah tinggi dan ini adalah panjang. Okay. So dapatlah dia punya cerun. So kalau tinggi dia makin tinggi, nampak? Ni M dia 1. Sebab apa? Sebab tinggi. Tadi separuh kan? Tadi 0.5 kan? Kita 2 kali ganda jadi, maaf, 2 kali ganda jadi 1. Kalau kita pendekkan dia punya panjang bawah ni, maka dia jadi menjadi lebih cerun lagi. Dia punya kecurunan lebih tinggi. Okay. Kalau nak naik bukit jadi macam penat sikit. Okay. So kecurunan adalah tinggi bahagi panjang. Tu tinggi situ, tu panjang situ ya. Okay, tinggi bahagi panjang. So boleh macam mana pula kalau tinggi tu berada di bawah macam ni. Okay. So dia akan jadi turun ke bawah. Tadi naik ke atas, ni turun ke bawah. Sama sahaja, katakanlah kita letak koordinat dia. Ni 12, -2. Sini 9, 1. So ni dia punya tinggi, Y2 tolak Y1. Ni dia punya panjang dia. So jadilah bila kita kira dapatlah -1. Kecurunan dia negatif, maksudnya dia menurun ke bawah. Okay, dia menurun ke bawah. Okay, boleh? Tentang kecurunan. Benda ni dah tahu kan? Cuma nak explain sikit tentang maksud cerung tu InsyaAllah. So tak adalah kita hafal formula ni macam tu saja kan. So dari sini kita tahu macam mana formula Y2 tolak Y1 ni dapat. Dan macam mana, kenapa dia bahagi dengan X2 tolak X1. So dari sini kita faham sebenarnya dia adalah tinggi bahagi panjang. Okey, seterusnya. Okay, kita kembali kepada pintasan tadi. Okay, kita buang semua yang tak penting. Okey, sekarang ni kita nak mencari kecerunan. Nampak ni? Bila ada graf, maksudnya bila ada garis lurus, maksudnya dia ada kecerunan dia. Okay, so kecerunan dia adalah ni kan formula dia, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 ataupun tinggi bahagi panjang. So mana tinggi dia? Tinggi dia kat sini tadi kan. Ni. Ni tinggi, ni panjang dia. Okey. So tinggi dia berapa? Iaitu 3 tolak 0. Panjang dia 2 tolak 0. Macam tu je. So automatik 3 tolak 0 sama dengan 3. 2 tolak 0 sama dengan 2. So daripada situ kita boleh sebut, okey, kecurunan juga sama dengan pintasan Y iaitu 3 tadi bahagi dengan pintasan X 2. Okay, tak perlu lagi tolak. Sebab apa? Sini semua tolak 0, sini pun tolak 0. So tak perlu lagi tolak. Terus je ambil pintasan Y bahagi dengan pintasan 2. Pintasan X. Maaf. Okey, kemudian kita letak tolak. Kenapa tolak? Sebab ini dia turun ke bawah. Okey, pada asasnya formula ni adalah turun ke bawah. Okey. Tu maka dapatlah formula macam ni. Okey. Maka kita ada dua formula untuk mencari kecurunan garis lurus. Satu formula dia bagi dua titik X1 Y1 dengan X2 Y2. Maka pakai formula ni. Tapi kalau dia bagi formula pintasan X, pintasan Y, maka kita pakai formula ni. Okey, sama sahaja jawapan dia. Okey, boleh? Okey, kita try menjawab soalan. Okey, diberi titik A, titik B, maka hitung kecurunan garis AB. Dia bagi X1 Y1 dengan X2 Y2. Senang saja pakai formula ni lah. Kan? Kita tulis M kecurunan bagi AB. Tulis macam ni. Senang sikit nanti untuk bila-bila nanti banyak nak kira, kita tahu kecurunan tu adalah garisan mana. So kita tulis MAB kecurunan bagi garisan AB sama dengan YB tolak YA bahagi XB tolak XA. So jadi macam ni. Okey, YB yang ni 2 tolak YA 4. Okey, XB yang ni negatif 4 tolak XA 3. Macam tu. So kira dapat 27. Mudah. Kan? Okey, next. Contoh soalan kedua. Diberi pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus PQ masing-masing ialah 4 dan negatif 8. Hitung kecurunan garis lurus PQ. Senang sangat. Pakai formula pintasan Y bahagi pintasan X. Tulis macam ni. M ni maksud dia apa dia? Iaitu kecurunan. Kecurunan bagi garis lurus PQ sama dengan okey Allah, ni salah ni. Sepatutnya PQ Kita baiki sikit.
InsyaAllah. Okey, sini sepatutnya PQ. Okey. Okey, so masuk saja pintasan Y dia -8, pintasan X dia 4. Okey, so dapatlah 2. Settle. Okey, next, last contoh. Contoh soalan yang ketiga. Ni cari nilai K jika titik-titik ni adalah segaris. Apa maksud segaris? Maksudnya dia garisan ni, titik ni berada dalam satu garisan. Okay, titik R, S dan T ada dalam satu garisan. Apa point dia di sini? Kenapa kita perlu tahu dia segaris? Segaris maksud dia punya kecerunan bagi RS, nampak? RS sama sahaja kecerunan dengan ST. Nampak sama je. Kalau jalan kaki tu dia punya kecerunan sama saja. Okay, dia tak adalah ST dia naik ke atas ataupun turun ke bawah, tak ada. Dia punya sama saja. Okey, tu maksudnya segaris. So maksudnya kita nak katakan kecerunan bagi RS, R ke S sama sahaja dengan kecerunan S ke T. Okey, so pakai formula kecerunan apa ni yang Y2 atau Y1 semua tu boleh kira sahaja. Ni darab silang, pindah ke sana, buka kurungan, kira saja, kira dapatlah K sama dengan 3. Okey, itu saja. Boleh? Wallahu alam. Ni soalan kita untuk kali ini. Kalau ada soalan, ada pertanyaan, boleh bertanya, boleh tinggal komen dan boleh ulang-ulang video. Okey, wallahu alam. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan Kopi Go Ahmad untuk hari yang ke-23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.